bahawa kerajaan ini tidak mengizinkan mana-mana menteri atau pemimpin kerajaan ambil 1 inci tanah kerajaan atau 1 ekar balang. Jemaah menteri diingatkan sentiasa jujur dan amanah laksana tugas, jika tidak akan dipecat. Pegawai penguatkuasa Suruhanjaya Tinggi dan pengarah urusan ditahan untuk siasatan kes terima rasuah lebih RM100 juta. Sah identiti individu ditahan SPRM Selasa lalu, penganjur konsert terkenal Datuk Malik tampil berhubung siasatan rasuah, pecah amanah dan penyeludupan barangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Perpaduan tidak mengizinkan mana-mana menteri kabinet atau pemimpin untuk mengambil tanah kerajaan atau hasil aktiviti pembalakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan mereka yang didapati melanggar larangan itu akan dilucutkan jawatan. Apa bezanya dengan yang lalu? Beza terbesar ialah bahawa kerajaan ini tidak mengizinkan mana-mana menteri atau pemimpin kerajaan ambil 1 inci tanah kerajaan atau 1 ekar balang. Dilarang sama sekali, dan kalau berlaku itu mereka akan tersingkir dari jawatan mereka. Ujar Datuk Seri Anwar, situasi itu berbeza pula kepada pihak yang sering memfitnah kerajaan dan memainkan sentimen keagamaan yang tidak berani untuk melarang pemimpin mereka mengaut keuntungan melalui aktiviti pembalakan, kontrak serta saham. Tambahnya, Kerajaan Perpaduan tidak pernah mengkhianati rakyat dengan mengurangkan peruntukan seperti didakwa sesetengah pihak. Beliau berkata dalam keadaan ekonomi ketika ini yang bertambah baik, harapan untuk negara membangun semakin cerah. Malah pihaknya juga menambah beberapa peruntukan infrastruktur termasuk di negeri pembangkang. Dalam pada itu, Perdana Menteri yang dijemput merasmikan ibu pejabat kenderaan elektrik Tesla di Cyberjaya menjadi bukti Kerajaan Perpaduan kukuh dalam mentadbir negara. Perkara itu dimaklumkan Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan selepas beliau diminta berbuat demikian dalam pertemuan dengan Ketua Pengurus Tesla pada minggu lalu. Tapi bila kita perintah dan kerajaan stabil, apa yang berlaku? Elon Musk minta nak bercakap dengan Perdana Menteri Malaysia. Bukan kerana saya, tapi kerana kerajaan ini stabil. Kerana keputusan dan kebijaksanaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, terutamanya UMNO, yang memilih untuk bekerjasama perkuatkan kerajaan perpaduan. Tambahnya, selain Tesla, syarikat otomotif terkenal dunia Geely juga katanya bakal membina kota pembangunan kenderaan terbesar di rantau Asia Tenggara di Tanjung Malim. Semua itu katanya dapat menambah peluang pekerjaan kepada belia. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Sentuhan Kasih Desa Terengganu di Kompleks Sukan Ketengah Bandar Al-Muqtafi Bilal Shah di Dungun, Terengganu. Dalam majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan program perumahan rakyat termiskin PPRT menerima dana RM460.2 juta untuk manfaat 15,272 unit rumah pada tahun ini. Ujarnya peruntukan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah itu merangkumi pembinaan 3,030 unit rumah baru, membabitkan dana RM244.4 juta dan membaik pulih 12,242 buah rumah dengan dana RM215.8 juta. Turut hadir timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi Ketengah Datuk Seri Ahmad Said. Perdana Menteri menyambah maklum perkembangan terkini pembangunan negara dan negeri Terengganu. Dalam sesi mengharap Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerangka ekonomi baru Malaysia menerusi ekonomi badani, memperkasa rakyat kepada baginda. Perdana Menteri berkata demikian selepas menghadap Sultan Mizan di Istana Syarkiah di Kuala Terengganu. Datuk Seri Anwar dilihat masuk ke pekarangan istana pada jam 2.30 petang dan meninggalkan istana kira-kira sejam kemudian. Terdahulu, Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat di Masjid Sultan Muhammad, Bukit Besar. Sebaik selesai menunaikan solat, Datuk Seri Anwar bersalaman dengan jemaah sebelum menikmati hidangan tengah hari bersama jemaah di perkarangan masjid.
Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan rakyat terutama di negeri pembangkang, pilihan raya negeri PRN pada 12 Ogos ini adalah masa terbaik untuk rakyat menterjemahkan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Katanya PRN kali ini adalah peluang untuk rakyat menukar pentadbiran kerajaan negeri yang lebih baik termasuk di Terengganu. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional BN berkata banyak isu gagal sepanjang pentadbiran kerajaan PAS seperti di Kelantan. Bahawa Terengganu adalah swing state. Swing ni apa? Macam buai. Kadang di atas, kadang di bawah. Dulu kita jadi kerajaan. Kini kita kalah. Tetapi perasaan saya harap perasaan saya betul di hari Jumaat penghulu segala hari. Kali ini memang BN dan PH yang akan ambil alih kerajaan Terengganu. Dengan syarat penjelasan yang diberikan oleh Abang Mat dan ceramah lain mesti disampaikan pada seluruh pengundi Terengganu. Timbalan Perdana Menteri berucap pada program Jelajah Madani dan Pelancaran Jentera Perpaduan Terengganu di Kuala Terengganu. Pemerintah katanya sepatutnya adil kepada seluruh rakyat sebagaimana Perdana Menteri yang adil dalam menyelesaikan masalah walaupun di negeri pembangkang seperti dalam menangani isu air di Kelantan. Jelasnya lagi banyak isu PAS Terengganu diperjelas kepada rakyat termasuk bantuan banjir yang tidak sampai kepada rakyat. Datuk Seri Ahmad Zahid menyifatkan kerajaan PAS tidak berlaku adil dalam pengagihan bantuan kepada mangsa banjir. Seorang pegawai penguatkuasa di sebuah Suruhanjaya tinggi direman 4 hari kerana disyaki menerima wang rasuah dianggarkan lebih 100 juta ringgit bagi meluluskan permohonan visa oleh warga Bangladesh memasuki Malaysia kononnya untuk tujuan melancong. Turut direman seorang lagi individu dipercayai pengarah urusan sebuah syarikat pembekal tenaga kerja bagi kes berkenaan. Magistrate M. Mageshwari membenarkan kedua-dua suspek direman sehingga 31 Julai setelah pihak SPRM mengemukakan permohonan reman di Mahkamah Shah Alam Selangor siang tadi. Menurut sumber, kedua-dua lelaki berusia lewat 30-an itu ditahan kira-kira jam 6.30 petang semalam ketika diminta hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Siasatan mendapati pegawai penguatkuasa yang bertugas di Suruhanjaya tinggi itu dipercayai bersubahat dengan agensi pekerjaan di Bangladesh dan Malaysia dengan sengaja menyalahgunakan visa luar negara VLN membawa masuk rakyat Bangladesh untuk bekerja di Malaysia sejak 2021. Selain itu, hasil siasatan mendapati pegawai berkenaan dipercayai menerima bayaran RM1,363 ke RM2,272 bagi setiap kelulusan permohonan VLN, membabitkan jumlah rasuah dianggarkan lebih RM100 juta meskipun pembayaran visa yang ditetapkan oleh kerajaan hanya RM105. Tambah sumber itu, pegawai tersebut adalah pegawai agensi penguatkuasa ketiga yang telah ditahan untuk membantu siasatan Optaka yang dilancarkan pada April lalu oleh Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Beliau berkata kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Ketua Pegawai Eksekutif Malik Streams Corporation, Datuk Abdul Malik Dasciga mengesahkan beliau dipanggil SPRM untuk membantu siasatan kes dakwaan rasuah dan pecah amanah. Beliau juga memberi jaminan untuk bekerjasama sepenuhnya dalam menyalurkan sebarang maklumat diperlukan pihak berkuasa. Perkara itu dimaklumkannya menerusi rakaman video yang dimuat naik di akaun media sosial beliau yang turut disertai peguamnya Datuk David. Anak guam saya, Datuk Malik, telah memberi kerjasama dengan sepenuhnya kepada pihak-pihak berkuasa. Saya harap bahawa kita akan mendapat satu keputusan, outcome yang positif. Ahli perniagaan itu dibebaskan dengan jaminan SPRM semalam. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi Berita Utama mengesahkan pihaknya menahan Datuk Malik bagi membantu siasatan operasi dinamakan OP82S. Selasa lalu, media melaporkan seorang ahli perniagaan bergelar Datuk dan sekutunya ditahan bersama wang tunai RM38 juta, emas seberat anggaran 200 kg bernilai kira-kira 60 juta serta 17 kereta mewah dalam operasi besar-besaran. Operasi pada Isnin itu dijalankan pasukan petugas agensi-agensi penguatkuasa Malaysia, Multi Agency Task Force MATF yang diketuai SPRM melibatkan 34 lokasi di sekitar Lembah Kelang.
kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001, Akta Pencukaian 1967 dan Akta Kastam 1967. Polis masih memburu seorang lelaki bergelar Datuk yang dipercayai suspek utama dalam kes kematian isterinya Ahad lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han yang dihubungi TV3 berkata pihaknya yakin suspek masih berada di dalam negara dan sedang menyembunyikan diri. Laporan berdasiasat mendapati mangsa meninggal dunia disebabkan kecederaan di seluruh badan, dipercayai akibat dipukul dengan benda tumpul. Polis telah merakam keterangan 12 saksi termasuk keluarga, jiran, pengawal keselamatan serta doktor dan petugas hospital. Ahad lalu polis menerima panggilan daripada jururawat sebuah hospital swasta di Kajang yang memaklumkan menerima pesakit dalam keadaan tidak sedarkan diri dan disyaki telah meninggal dunia. Difahamkan mangsa dihantar ke hospital oleh suaminya yang menghilangkan diri sebaik mendapat tahu isterinya sudah meninggal dunia. Selepas 5 tahun berlaku, akhirnya Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap 2 warga asing yang didapati bersalah membunuh seorang pemandu Grab. Hakim Nurul Huda Nur Ain Muhammad Nur menjatuhkan hukuman itu ke atas warga Myanmar Sualei 38 dan warga India Gurpreet Singh 28. Selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan, tertuduh didakwa dengan niat bersama-sama membunuh Aiman Nosri 27 di tempat letak kereta di lorong belakang Blok C di Taman Selayang Makmur, Selayang Baru Batu Cave pada 10.08 malam 21 Jun 2018. Media sebelum ini melaporkan mangsa ditumpui dalam keadaan tertiarap dengan bahagian kepala mengenai lantai kereta manakala kakinya di atas. Berdasiasat mendapati mangsa meninggal dunia akibat sesak nafas kerana dipercayai dijerut selain ditekuk menggunakan baju T miliknya sendiri. Pemeriksaan lanjut pada kereta milik mangsa mendapati dompet serta satu telefon bimbitnya hilang. Pendapatan purata isi rumah negara meningkat 2.4% tahun lalu kepada RM8,479 berbanding RM7,901 pada 2019. Menurut Jabatan Perangkaan, nilai pendapatan ini mengambil kira purata saiz isi rumah sebanyak 3.8 orang dengan purata 1.8 orang penerima pendapatan. Jadi kalau kita nak angkat label pendapatan tu juga kena lihat juga profil tenaga buruh negara dan juga melihat sektor-sektor ekonomi negara kita di mana tenaga buruh kita banyak berada. Kalau boleh, saya menyatakan kita akan beruntung sekiranya tenaga buruh kita berada di sektor yang weighted dia tinggi. Mungkin nanti Yang Mulia akan terangkan kenapa kita perlukan dasar-dasar macam mungkin saya bagi sikit pemahaman saya kenapa kita perlu dasar berkaitan renewable energy dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas mengumumkan laporan survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2022. Pendapatan isi rumah itu merangkumi pendapatan daripada pendapatan bergaji, bekerja sendiri serta pendapatan daripada pelaburan dan pindahan semasa diterima. Antara negeri yang mencatatkan pendapatan purata melebihi paras nasional adalah Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Putrajaya mencatat pendapatan tertinggi susulan tertumpu dengan penjawat awam selain mula didiami pekerja swasta yang berpendapatan tinggi. 3 sekeluarga didenda miliki bekal kasut tiruan. Perkembangannya seketika nanti. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Aituddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara. Ia sempena Hari Pahlawan yang akan disambut Isnin depan. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah di Masjid Negara pada jam 12.30 tengah hari disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Muhammad Naim Mukhtar dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Hadir sama Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM Tan Sri Afendi Buang dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Al-Sultan Abdullah turut menyertai bacaan surah Yasin sebelum mendengar khutbah bertajuk Mengenang Jasa Pahlawan yang disampaikan Timbalan Pengarah Agama dan Kaunseling Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Polis di Raja Malaysia DCP Datuk Ghazali Daud. Antara intipati khutbah, rakyat diseru menghargai dan mengenang jasa pahlawan negara kerana perjuangan dan pengorbanan mereka sama ada sebelum maupun pasca merdeka telah mencipta ketamadunan di Malaysia.
Selesai solat Jumaat yang diimamkan oleh DCP Datuk Ghazali, Al-Sultan Abdullah berkenan beramah mesra, bersalaman serta swafoto dengan beberapa jemaah yang antaranya terdiri daripada anggota keselamatan. Lebih 4,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk penduduk di Kedah sempena Karnival Kerjaya My Future Jobs dan skim keselamatan sosial Suri Rumah Negeri 2023. Program anjuran Kementerian Sumber Manusia menerusi pertubuhan keselamatan sosial Perkeso itu melibatkan kira-kira 50 majikan pelbagai sektor industri dengan penawaran skala gaji lingkungan RM1,500 hingga RM12,500 sebulan. Karnival selama 3 hari itu dirasmikan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kulim. Turut dilancarkan My Future Bilik, inisiatif bagi membantu pencari kerja yang berjaya memperoleh pekerjaan baru untuk mendapat kemudahan tempat tinggal. Ia juga mempunyai plan tanpa deposit yang membantu mereka dalam fasa awal perjalanan kerjaya. Karnival berkenaan turut menyaksikan perkembangan liputan caruman melibatkan 181,017 suri rumah di seluruh negara, termasuk 7,017 daripadanya dari Kedah sehingga 23 Julai lalu. Seorang lelaki dikuatiri lemas manakala 8 yang lain selamat dalam insiden 2 bot pelancong berlanggar di Sungai Pertang, Tasik Kenyir di Hulu Terengganu. Kemalangan membabitkan sebuah bot dinaiki 7 orang manakala sebuah lagi dinaiki 2 orang. Mangsa yang dikhawatiri lemas dikenali sebagai Muhammad Faisal Draman, 42 tahun dari Kampung Pasir Dula di Hulu Terengganu. Mangsa belum ditemui selepas dia terjatuh daripada bot, manakala 8 mangsa yang lain selamat namun mengalami kecederaan ringan. Mereka diberi rawatan oleh anggota Pertahanan Awam APM dan seorang mangsa dibawa ke Hospital Hulu Terengganu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang, Hanafi Muhammad berkata pihaknya menerima panggilan berkenaan kejadian jam 11.05 pagi. Setakat petang tadi, operasi mencari dan menyelamat mangsa dilaksanakan di sekitar kawasan insiden berkenaan. Penganjuran Karnival Jom Heboh selama 3 hari di Stadium Negeri Pulau Pinang di Batu Kawan diyakini berupaya memacu ekonomi tempatan dengan penyertaan lebih 130 peniaga kecil dan sederhana PKS. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow berharap penduduk Pulau Mutiara juga mengambil peluang ini untuk memupuk semangat kekeluargaan dan perpaduan berbilang kaum dengan menyertai Karnival selama 3 hari ini. Menurut Kon Yeow, kerajaan negeri teruja untuk mengalukan media perlumbaan berhad menganjurkan KJH di Pulau Pinang ketika menyambut ulang tahunnya ke-20 pada tahun ini. Katanya KJH juga memberi peluang kepada peniaga kecil dan sederhana untuk mempromosi perniagaan mereka kepada pengunjung. Harap ini akan dapat memberi peluang semarakan ekonomi di negeri Pulau Pinang ini melalui penganjuran Jom Heboh. Dan dengan pelbagai pengisian, saya percaya 3 hari ini ada banyak aktiviti program yang berkonsepkan kekeluargaan dan juga harap dengan sukan, hiburan pun harap ini akan dapat memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat majmuk. Beliau berkata demikian selepas melakukan kunjungan mesra ke KJH siang tadi dengan disambut pengerusi kumpulan media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Husin Al-Junid dan barisan pimpinan kanan media Prima Berhad. Tambahnya, pengunjung juga berpeluang untuk bertemu dengan selebriti dan artis yang bakal menghiburkan pengunjung dalam program sepanjang perjalanan KJH dan konsert pada hari Sabtu dan Ahad. Beliau turut menyeru rakyat mendapatkan perkhidmatan yang ditawarkan pelbagai agensi dan jabatan kerajaan yang turut serta. Karnival Jom Heboh KJH Babas diteruskan di Pulau Pinang bermula hari ini hingga Ahad dengan pelbagai pengisian program menarik untuk seisi keluarga. Dalam menyambut ulang tahunnya yang ke-20 itu, ia turut mendapat kerjasama jenama produk Rempah Ratus Babas. Untuk perkembangannya, kita terus ke lokasi Karnival di Stadium Negeri Batu Kawan bersama wartawan Ridwan Rushdi Azri Roslan. Teruskan dengan laporannya, Ridwan.
Baik, Yasir Suzila, terima kasih. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di perkarangan Stadium Negeri Pulau Pinang di Batu Kawan bagi mengikuti sendiri Karnival Jom Heboh yang bakal berlangsung selama 3 hari, bermula hari ini hingga ke hari Ahad ini. Dan ketika ini saya berada di salah satu booth di mana seperti yang dapat lihat di belakang saya, booth Babas, dan bersama saya pada ketika ini Ketua Pemasaran Babas Produk Sendirian Berhad, Encik Azrin Muhammad. Encik Azrin, terima kasih sudi bersama Buletin Utama. Encik Azrin, jadi saya terus kepada soalan saya lah. Jadi mungkin Encik Azrin boleh kongsikan sedikit apa aktiviti-aktiviti dan tawaran yang menarik kepada pengunjung-pengunjung Karnival Jom Heboh. Okey, di booth Babas kita ada menjual goodies bag bernilai RM10. Jadi semua pengunjung mai ke booth Babas, selain goodies bag bernilai RM10, kita pun ada bagi pack kari percuma lah. Dan kita ada bagi banyak hadiah-hadiah menarik, hadiah percuma sebagai apron Babas, senduk, t-shirt semua. Jadi dengan main game beli barang RM10 boleh menang hadiah-hadiah menarik di booth Babas. Ya. Jadi Encik Azrin, seperti macam saya dapat lihat sendiri kan, pelbagai produk ada hari ini. Jadi Encik Azrin mungkin boleh kongsikan apa kelebihan produk yang dikeluarkan oleh Babas ni sebenarnya? Okey, produk Babas kita bebas daripada MSG, kita bebas daripada pewarna, bebas daripada pengawet, additive food preservative. Jadi memang sangat pure, dan bahan-bahan yang kita gunakan semua menggunakan barang-barang bermutu kualiti tinggi, dan kita menggunakan barang-barang yang sangat fresh, dan barang-barang kita shelf life-nya hanya 6 bulan saja. Jadi kita mengekalkan mutu kualiti dengan short life shelf life yang sangat pendek lah. Jadi Encik, saya juga difahamkan 30 Julai ini akan sambut 1 hari. Mungkin boleh kongsikan sedikit hari apa tu kepada penonton? Kita ada lancarkan Hari Kari Malaysia Babas. Okey, sempena bulan kemerdekaan yang akan datang, Babas kita melancarkan Hari Kari Malaysia Babas. Semestinya kari adalah salah satu makanan sinonim dan simbolik untuk semua rakyat Malaysia. Jadi kita nak menengahkan masakan kari untuk menyatu padukan semua rakyat Malaysia. Jadi kita pun ada bagi nasi kari Babas secara percuma setiap hari. Hari ini kita dah edarkan 2,000 nasi, pack nasi. Besok kita akan edarkan 3,500 ke 4,000 pack nasi sehingga hari Ahad. Jadi ramai-ramai datang ke booth Babas boleh dapat nasi kari Babas secara percuma sempena Hari Kari Malaysia Babas. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak Encik Azrin. Jadi kepada orang Malaysia, terutama orang-orang Penang, pakat mai sinilah, boleh dapat macam-macam. Jadi saya kira itu saja dahulu. Kembali kepada Yasir dan Suzila di Seri Pentas. Kita beralih ke laporan Detik Niaga. Model dasar gaji progresif akan dibentangkan pada mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN pada 7 Ogos depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kertas akhir mengenai dasar itu telah siap dan sudah menamatkan perbincangan di peringkat kementerian. Dan apabila keputusan dasar itu telah diperoleh, maka kita boleh umumkan beberapa hala tuju dasar yang utama mengenai dasar gaji progresif. Selepas itu proses itu akan bermula. Sebahagiannya maksudnya cadangan kami ialah supaya satu kertas putih mengenai kedudukan gaji rakyat dibentangkan di Parlimen dalam bulan September. Kajian Kementerian mendedahkan penerimaan pekerja terhadap dasar itu mencatat 71%. Dalam pada itu ada majikan yang bimbang jika dipaksa menaikkan gaji pekerja yang akan menjejaskan kos perniagaan. Bagaimanapun Rafizi yakin dasar gaji progresif akan diterima dengan baik setelah diperkenalkan. Jaminan pembiayaan sehingga 120% bagi pembelian membuktikan kerajaan mendengar keluhan rakyat. Menurut Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Reda, ramai pembeli rumah pertama bukan hanya menghadapi kesukaran membayar deposit 10%, malah bayaran lain seperti yuran guaman dan bayaran insurans. Jumlah bayaran yang perlu dibayar ini adalah agak besar. Jadi jaminan sebanyak 120% ini sudah tentu akan mengurangkan kebimbangan para pembeli dari segi kewangan dan membolehkan lebih lagi rakyat Malaysia memiliki rumah sejajar dengan agenda perumahan negara kerajaan. Kata beliau, skim berkenaan membantu meringankan beban pembeli rumah yang terpaksa menjelaskan banyak bayaran di peringkat awal pembelian. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan jaminan pembiayaan sehingga 120% bagi pembelian rumah berharga sehingga RM300,000 di bawah syarikat jaminan kredit perumahan SJKP.
Kerangka ekonomi madani dilihat dapat mengangkat martabat pasaran modal negara selain menyuntik minat pelabur dalam pasaran saham tempatan. Menurut penganalisis saham, beberapa kaunter saham juga dilihat menerima manfaat terutama membabitkan sektor pembinaan dan tenaga hijau. Firma Melaka Securities yakin langkah pengurangan duty stamp selain agenda memastikan pelaburan saham lebih mampu milik di bawah ekonomi madani akan memberi kesan positif kepada pelabur tempatan. Langkah-langkah ini akan meningkatkan minat dalam perdagangan dengan kecairan yang lebih tinggi, menyebabkan pergerakan pasaran yang lebih aktif. Secara ringkasnya, kami yakin ekonomi madani akan membawakan banyak manfaat kepada rakyat Malaysia, ekonomi negara dan merangsang aktiviti perdagangan pasaran modal. Pelabur boleh memberi tumpuan kepada sektor pembinaan, industri berkaitan hijau dan hartanah. Jelasnya penanda aras di bawah ekonomi madani termasuk sasaran pertumbuhan ekonomi dan defisit fiskal juga mampu dicapai kerajaan dalam tempoh 10 tahun. Sementara itu, pakar cukai melihat insentif cukai berasas pencapaian yang diumum boleh menarik pelaburan strategik berimpak tinggi. Saya menjangkakan insentif cukai disusun semula kepada kadar berperingkat ataupun tier rates berdasarkan tahap komitmen dan pencapaian syarikat. Usaha ini berbeza daripada fokus tradisional di mana biasanya tertumpu pada pelaburan modal dan produk spesifik yang diluluskan. Penstrukturan cukai ini juga diharap dapat memberi kesan positif kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan selain mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi kepada rakyat. Bursa Malaysia mengakhiri dagangan minggu ini dengan rendah setelah meningkat 6 hari dagangan berturut-turut. Ia susulan aktiviti pengambilan untung. Pada jam 5 petang, FBM KLCI turun 0.06%. Sementara itu, ringgit turut ditutup lemah pada 4.553 berbanding dolar Amerika. Ekonomi madani memperkasa rakyat, wadah mengangkat semula darjat dan martabat negara dengan menstruktur semula ekonomi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi di rantau Asia Tenggara. Kerangka baru itu menerima reaksi positif oleh Jemaah Menteri kerana ia menterjemahkan apa yang sering ditekankan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selain memerlukan pelibatan oleh semua kementerian untuk segera memperincikan ikhtiar dan mekanisme yang lebih khusus. Berpaksikan nilai madani pemerkasaan rakyat menjadi fokus utama kerajaan untuk mengganjak ekonomi Malaysia kepada sebuah ekonomi yang lebih global dan berdaya saing. Ia mampu menempatkan Malaysia menjadi hub serantau sambil menjamin sekuriti dan kemampanan modal ekonomi negara sekaligus menaik taraf kualiti hidup rakyat ke tahap yang lebih baik. Menyambut baik dasar yang dibentangkan Datuk Seri Anwar, Jemaah Menteri bakal mengumumkan agenda kementerian masing-masing selaras kerangka ekonomi madani. Saya sendiri sebagaimana yang diumumkan tadi akan membentangkan agenda terperinci Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah pada hari Isnin. Bagaimana pelaksanaan kepada apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Menteri-menteri juga akan turut diterlibatkan untuk memperincikan kepada setiap satu pertanggungjawapan kementerian. Ianya harus dibantu oleh semua ahli-ahli Jemaah Menteri dan juga kementerian-kementerian serta agensi-agensi yang terlibat di seluruh negara. Bagi Menteri Pengangkutan Anthony Loke, intipati utama yang ingin disampaikan oleh Perdana Menteri ialah memudahcarakan rakyat dalam semua urusan kerajaan. Selain itu, beberapa penanda aras turut ditetapkan di mana kedudukan ekonomi negara di pentas dunia diberikan satu matlamat jelas oleh Datuk Seri Anwar. Projek penting negara akan diteruskan dan akan dilaksanakan, termasuk pembinaan LRT dan MRT 3 di Lembah Kelang, LRT di Pulau Pinang, projek di Johor dan juga merangkumi juga Sabah Sarawak.
Seiring dengan visi syarikat Move Your World, UMW Toyota Motors meneroka pelbagai inisiatif bagi membantu masyarakat bergerak lebih pantas, lebih jauh ke hadapan. Mencipta kepelbagaian dalam mencapai matlamat itu, syarikat otomotif berkenaan meneruskan siri golf jelajah Toyota Tours yang menjadi platform untuk mengangkat pemain golf profesional negara ke peringkat lebih tinggi. Menerusi kerjasama Persatuan Golf Profesional Malaysia PGM dan MST Golf, Toyota Tour pusingan ke-6 yang dianjurkan di Club Golf Mines menampilkan 5 muka baru sebagai pemenang. Ia turut menyaksikan pertembungan 2 pemenang pingat emas sukan C berpasukan lelaki, Marcus Lim dan Erwin Chang. Selepas penentuan play-off kerana terikat dengan 206 pukulan, Marcus tampil cemerlang dan muncul juara untuk pusingan kali ini sementara Erwin mengutip bogi. Turut dianjurkan kategori wanita yang dimenangi Aretha Penheng. Toyota sentiasa bersemangat untuk penambahbaikan yang berterusan atau kami namakan Kaizen atau dalam bahasa Inggeris Continuous Improvement. So permainan golf ini memang sentiasa memperhalusi butiran kecil untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. So kami mendapat dorongan untuk kesempurnaan ini untuk relate kami dengan sukan golf ni. Toyota Tour antara kejohanan golf profesional utama di Malaysia yang mencerminkan usaha syarikat kenderaan itu memartabatkan sukan elit negara. Jelajah ini memang berjalan dengan lancar. Kami telah meningkatkan jenama Toyota kepada pasaran baru. Sejajar dengan pelancaran produk premium kami, Vios baru dan juga Innova Zenix yang kami baru lancar. So, jelajah Toyota ini bukan sahaja berjaya untuk menarik peminat penyertaan daripada permainan profesional. Kami juga adakan program untuk pemain muda yang kami panggil Toyota Elite Program. Melangkah ke hadapan, Toyota kini dalam fasa peralihan ke syarikat mobiliti di samping berusaha mencapai neutraliti karbon, menerusi pendekatan berbilang laluan termasuk penggunaan teknologi hijau bagi memenuhi keperluan segenap lapisan masyarakat. Laporan antarabangsa. Negara Islam termasuk Malaysia sentiasa diberi peluang memperkukuhkan kerjasama dua hala dengan Thailand dalam sektor ekonomi dan pendidikan di wilayah selatan. Ia selaras dengan komitmen yang dicapai antara pucuk pimpinan tertinggi Thailand dan Malaysia ketika kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Bangkok Februari lalu. Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Georgie Samuel berkata, beliau melihat kawasan di sepadan kedua-dua negara mempunyai banyak potensi untuk diterokai. Ikuti laporan Wakil TV3 di selatan Thailand, Tuan Daniam Merenggeng. Semalam, delegasi 10 duta besar negara Islam termasuk Malaysia, Indonesia, Qatar dan Arab Saudi mengakhiri lawatan 3 hari mereka di selatan Thailand. Negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC itu mengunjungi 3 wilayah iaitu Patani, Yala dan Narathiwat. Lawatan pertama ke pusat pentadbiran wilayah sempadan selatan SBPAC untuk mendengar taklimat mengenai pembangunan yang telah dijalankan oleh SBPAC termasuk usahanya menyelesaikan konflik. Menurut Datuk Georgie, ketika melawat University Prince of Songkhla, Cawangan Patani, pelbagai bentuk kerjasama dapat dilakukan oleh Malaysia dalam bidang pendidikan dan akan meneruskan kerjasama itu melalui pejabat konsulat Malaysia di Songkhla. Manakala ketika melawat kilang pemroses hasil ikan di Patani, beliau berkata banyak potensi boleh diketengahkan termasuk pemasaran produk ke negara Islam lain. Malaysia adalah kawan rapat dan juga jiran yang rapat dengan Thailand. Kami melihat kepada perkembangan ekonomi dan sosial di selatan Thailand dari segi menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat di sini. Tambahnya, ekonomi persempadanan pastinya akan dibincangkan dengan lebih lanjut antara Malaysia dan Thailand. Laporan Tuan Daniam Merenggeng untuk TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Rentetan prestasi hambar skuad badminton remaja kebangsaan di kejohanan-kejohanan utama dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini menjadi perbahasan. Akhirnya Persatuan Badminton Malaysia BM mengumumkan pelepasan pengarah pembangunan perseorangan remaja Datuk Misbun Sidek secara rasmi hari ini. Keputusan yang dibuat secara bersama itu sekaligus menamatkan legasi 6 tahun Datuk Misbun yang kembali semula bersama BM buat kali kedua pada 2017. Tidak meletakkan secara terus kegagalan skuad remaja negara pada kejohanan remaja Asia di Yogyakarta awal bulan ini ke bahu Datuk Misbun Sidek. Bagi BM sudah tiba masanya untuk kem remaja kebangsaan diberikan nafas baharu. Dan perkara ini menurut BAM turut dipersetujui Datuk Misbun yang mengambil keputusan secara bersama untuk meninggalkan BAM. We thought it's only fair that we look into a new path, and Datuk Misbun has done his best all these years. Whatever he could give the players the best way to move forward, he has done. But it is sad that the result was not there. So probably we have to look at other angles to provide a different type of program for our players to see whether they could improve with the new program. Pada saingan yang berlangsung di Yogyakarta itu, prestasi skuad remaja kebangsaan jelas berada di bawah par. Kandas di skor akhir acara berpasukan selepas tewas 0-3 kepada Thailand. Persembahan Lon Lai terus ditampilkan dalam acara perseorangan selepas tiada wakil Malaysia berjaya mendapatkan diri ke perlawanan akhir. Hanya gandingan bergula laki Brian Jeremy Guntin dan Loh Han Chen berjaya melangkah ke peringkat suku akhir sebelum tewas kepada pasangan Indonesia. Datuk Misbun kembali menyertai BAM pada 2017 selaku Ketua Jurulatih Perseorangan Lelaki selepas meninggalkan Badan Induk Badminton Negara itu pada 2011. Dia kemudiannya diletakkan sebagai pengarah pembangunan remaja pada 2020 sebelum dilantik menjadi pengarah pembangunan perseorangan remaja tahun ini. Dalam pada itu, pemergian Datuk Misbun sedikit sebanyak pasti merencat persiapan pemain-pemain negara yang akan mengambil bahagian pada kejohanan remaja dunia yang akan berlangsung di Washington, Amerika Syarikat September nanti. The junior players who are going to participate in the World Junior Championship will be trained with the senior squad. That's one. The other junior players will maintain their training schedule with respective coaches. Kejohanan badminton remaja dunia dijadualkan berlangsung bermula 25 September hingga 8 Oktober. Skuad tenis wanita kebangsaan semestinya lega dapat merakam kemenangan kedua ke atas Turkmenistan pada aksi terakhir peringkat kumpulan Pool B kejohanan tenis Piala Billie Jean King 2023 siang tadi. Ia membolehkan Malaysia mengekalkan posisi dalam kumpulan 2 bagi ranking Asia kejohanan berkenaan. Manakala dua pasukan tercorot dalam Pool B, Sri Lanka dan Turkmenistan pula terpaksa menghadapi lawan posisi sama dari kumpulan B dalam saingan play-off esok bagi mengelak dari diturunkan ke kumpulan 3 bagi saingan musim depan. Berikut adalah kedudukan terakhir pasukan dalam Pool B kempen kejohanan Piala Billie Jean 2023 selepas 5 perlawanan, di mana Malaysia berada di posisi keempat selepas mengakhiri cabaran terakhir menumpaskan Turkmenistan dengan keputusan 3-0. Sekaligus berada dalam zon selamat dengan 2 kemenangan dan 3 kali tewas walaupun tidak mampu beraksi dalam play-off untuk naik ke kedudukan 1 zon Asia. Play-off ke zon 1 pula menjadi milik Indonesia dan New Zealand yang menjadi 2 pasukan terbaik kempen di Kuala Lumpur ini. Manakala skuad wanita negara hanya akan turun beraksi dalam perlawanan penentuan tempat ke-5 hingga ke-8 esok. I think overall performance of players looks good, but I expected to finish at least top 4, but now looks like we are playing for 5, 6, 7, 8. Okay, last year I think we finished top 6, so that was my target also this year. Because looking at Chinese Taipei is here, Hong Kong is here, New Zealand is here. In fact, Pacific Oceania is playing so well, top 2 players there. But anyway, we're still running for 5, 6, 7, and not at least running for the relegation spot. Dalam pada itu, kemenangan kedua yang dicari akhirnya menjadi kenyataan di Kompleks Tenis Jalan Duta. Aksi terakhir menentang Turkmenistan Malaysia mengekalkan strategi sama ketika berdepan Mongolia semalam. Menyaksikan Lim Zizuan yang turun sebagai perseorangan pertama mudah menjinakkan lawan Aisyah Bigbulatova dengan keputusan straight set 6-2, 6-0 untuk Malaysia mengutip mata pertama. I wouldn't say easy because anything can happen in a match. So I was just focusing on my match, playing every ball, returning every ball so that the opponent won't get the rhythm or wouldn't get back to the scoreline. So I have to focus every match, yes.
Permainan baik itu diteruskan perseorangan kedua, Shi Homi Leong Li Zuan, di mana pemain berusia 16 tahun itu juga jelas tiada masalah memastikan mata kedua buat Malaysia. Shi Homi yang tampil menentang Baha Toymiradova mencipta kemenangan lebih mudah 6-0, 6-0 dalam aksi yang hanya berlangsung 49 minit, sekaligus membolehkan Malaysia mencipta kemenangan kedua. Today, because of course team opponent is also more weaker than yesterday, so of course not guarantee win, but we just try to play steady, and then just focus more, and then just try to finish the match. Kombinasi Lim Zan Ning dan Hannah Yip Si Ian yang diturunkan dalam acara bergu juga tidak menghampakan apabila gandingan negara itu menjinakkan pasangan Aisyah Bikbulatova, Baha Toymiradova juga dengan kemenangan mudah 6-0, 6-2. Kita terus sahaja ke rangkuman perkembangan semasa sukan tanah air. Perenang kebangsaan Brian Leong memperbaharui rekod kebangsaan miliknya dalam acara 100 meter kuak kupu-kupu di Kejohanan Akuatik Junior di Fukuoka. Perenang berusia 20 tahun itu mempamer dengan cemerlang dengan catatan 52.96 saat dalam saringan untuk melebur rekodnya sendiri buat kali kedua tahun ini. Bagaimanapun, catatan rekod baru itu gagal menempatkan Brian ke separuh akhir apabila dia hanya berada di kedudukan keempat. Aksi suram kem badminton negara berterusan di terbuka Jepun dengan sandaran terakhir negara Aaron Chia Sowuit turut tersingkir di suku akhir hari ini. Gandingan juara dunia itu ditunjukkan jalan keluar oleh pasangan tuan rumah taekwondo hoki Yugo Kobayashi dengan keputusan 21-10, 15-21, 16-21 dalam pertarungan selama 65 minit. Ini kemenangan kelima berturut-turut buat hoki Kobayashi ke atas gandingan negara itu, sekaligus melebarkan prestasi hambar kedua-duanya yang kali terakhir berada di pentas final di terbuka Indonesia Jun lalu. Keperkembangan bola sepak. Selangor FC SSFC bakal mengemukakan rayuan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM berhubung hukuman penggantungan sebulan yang dikenakan ke atas tonggaknya Faisal Halim. Perkara itu dinyatakan Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidon. Berikutan penggantungan sebulan FAM, skuad Direk Giant bakal kehilangan pemain sayap lincahnya itu bagi 5 perlawanan termasuk aksi penting menentang JDT Sabtu ini. Dalam pada itu, Badan Bebas First Instant Body FIB menarik balik sekatan perpindahan pemain buat pasukan Kelantan FC berkuat kuasa hari ini. Liga Bola Sepak Malaysia MFL dalam kenyataan memaklumkan FIB sudah menerima segala dokumen yang diperlukan untuk menarik perintah sekatan perpindahan pemain yang dikenakan sebelum ini. Penarikan balik sekatan perpindahan pemain ini juga tidak mempunyai impak ke atas sebarang sekatan perpindahan pemain yang dikenakan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ataupun Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Kelantan FC sebelum ini disekat dalam transaksi perpindahan susulan masalah caruman KWSP dan caruman gaji pemain dan pegawai. Tindakan Kesatuan Berbasikal Dunia UCI mengeluarkan saingan jelajah prestis tanah air iaitu dilangkaui LTDL dari kalender pertandingan tahun ini jelas mengejutkan dan tidak dapat diterima Persekutuan Berbasikal Kebangsaan Malaysia PKPM. Presidennya Datuk Abu Samah Wahab menjelaskan badan dunia itu langsung tidak memberikan notis ataupun makluman. Apatah lagi pihaknya sudah pun melunaskan bayaran pertandingan bagi tahun ini. Dapat cakap dengan Datuk Ahmadji dapat call dia punya pegawai. So dia kata memang dia 2023 pun pasal tim bising. Lepas saya kata 2023 dia tak boleh buat macam itu sebab kita dah bayar calendar fee. Bukan sikit. 125,000. Tapi 2023 all of sudden bukan saya tahu, hanya ada kita orang punya guru bagi tahu betul ketuk dah 2023 pun kena blok. Saya tak tahu. Beliau berpendapat perlumbaan litur dilangkaui LTDL tahun ini yang dijadual pada 23 hingga 30 September depan disekat kerana masih ada hutang yang tidak dijelaskan kepada pasukan yang bertanding tahun lalu. Datuk Abu Samah bagaimanapun sudah dimaklumkan penganjur sebelum ini sudah mula membuat bayaran, namun tidak diketahui sejauh mana ia dapat meyakinkan UCI semula walaupun pihaknya tetap berkeyakinan tinggi saingan bertaraf Pro Series itu akan tetap berjalan seperti dirancang. Naib Presiden PKBM Datuk Amarjit Singgil akan membuat perjumpaan susulan dengan UCI di Scotland sehari dua lagi, begitu juga Persekutuan Berbasikal Asia ACC yang akan cuba membantu. Sementara itu, penganjur perlumbaan LTDL 2022, Human Voyage Sdn Bhd menafikan mereka menjadi punca kemelut terkini yang melanda perlumbaan litur di Langkawi. LTDL menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan.
Menurut Ketua Pegawai Operasi Shahaizuddin Abdul Hamid, tiada isu berbangkit berkaitan hutang dengan mana-mana kontraktor mahupun pasukan berlaku. Malah wang hadiah kemenangan juga dibayar kepada pasukan. Tambah Shahaizuddin, pihak HV sebelum ini turut melunaskan hutang penganjur terdahulu dan sanctioning fee yang tinggi juga dilunaskan untuk penganjuran LTDL. Dalam pada itu, pihak HV turut mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM dan juga Presiden berhubung kenyataan yang dibuat Badan Induk Sukan Berbasikal Negara itu selama ini. Insiden tidak tersenarai dalam kalender UCI juga pernah berlaku sebelum ini akibat pertukaran tarikh perlumbaan. Namun LTDL tidak dibatalkan dan penganjurannya tetap berjalan lancar. Laporan itu tadi mengakhiri Sembang Sukan untuk malam ini. Saya Nazir Atari, sesungguhnya tiada hari tanpa sukan. Teruskan bersama berita utama. Assalamualaikum dan salam hormat. 3 sekeluarga dan syarikat mereka didenda lebih RM607,000 oleh Mahkamah Session Ipoh selepas didapati bersalah atas pertuduhan memiliki dan membekal 4,342 selipar dan kasut jenama palsu 4 tahun lalu. 3 individu terbabit yang juga pengarah dan pengurus syarikat masing-masing didenda RM130,000 setiap seorang. Hakim Nur Ashimah Khalid menjatuhkan hukuman itu kepada pengarah syarikat Yap Kiang Seng 61 tahun dan San Haizia 40 serta pengurus Yap Yin Kiat 51. Manakala syarikat berkenaan Eng Hinda Sendram Berhad didenda RM217,100. Tertuduh didapati memiliki serta membekalkan barangan dagangan palsu, kasut dan selipar berjenama terkenal. Kesalahan dilakukan di premis kilang di kawasan perindustrian Menggelembu, Perak pada Mei 2019. Pertuduhan mengikut Seksyen 8/2/C Akta Perihal Dagangan 2011. Mahkamah membenarkan penangguhan denda sementara menunggu proses rayuan di Mahkamah Tinggi. Masing-masing dibenarkan ikat jamin RM15,000 setiap seorang. Sekian berita utama. Kami tinggalkan anda dengan cubaan memecah rekod dunia pemanduan terpantas di dalam lita dewan oleh pemandu Formula E Britain Jake Hughes. Dengan itu, selamat hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.